Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Muhammad Asri, Muhammad Ali. Dan saya Teo Kok Siang. Terima kasih kepada sidang penonton Majlis Persen Negara yang saya hormati sekalian kerana masih lagi setia mengikuti perbincangan ataupun wacana akademik yang kami anjurkan. InsyaAllah pada pagi ini kita bersama tetamu yang kita undang khas yang cukup istimewa, iaitu Profesor Emeritus Datuk Dr. Teo Kok Siong daripada Universiti Kebangsaan Malaysia yang juga fellow utama Majlis Profesor Negara. Dan pada pagi ini kita akan bicarakan tajuk bangsa Malaysia. Apakah kita ada pilihan? Ya. Dengan sengaja kita milih tajuk ini kerana ada banyak persoalan dan isu-isu semasa yang mencakupi isu ini, seperti keputusan mahkamah berkenaan dengan sekolah vernacular, cadangan terhadap warisan, mengiktiraf Kampung Baru Cina sebagai warisan UNESCO, acara rasmi yang melibatkan bukan dalam bahasa Melayu. Jadi ini antara perkara-perkara yang memerlukan kita memikirkan kembali, mencari di mana titik persetujuan kita, supaya perkara ini tidak menimbulkan keresahan pada masyarakat, dan lebih utama ialah keutuhan kita sebagai sebuah bangsa yang merdeka itu tetap utuh dan ataupun tetap stabil dan kuat. Dan kita merasa amat bertuah dan juga berterima kasih kepada Prof. Emeritus Datuk Teo kerana sudi meluangkan masa bersama kita pada pagi ini, insyaAllah, untuk mengupas isu ini. Dan Prof. Datuk Teo saya rasa bukan tokoh yang kita perlu ataupun bukan asing lagi pada kita. Beliau telah antara intelektual yang sentiasa tampil membicarakan isu-isu masyarakat, terutamanya dalam konteks bahasa dan juga pendidikan. Yang terbaru kita lihat semalam, sebab beliau adalah seorang kolumnis di Utusan Malaysia. Dia mengolah penggunaan sekolah vernacular yang diputuskan oleh mahkamah baru-baru ini. Jadi sebelum kita bergerak lebih jauh, saya akan mulakan persoalan pada Datuk dengan berdasarkan pada minggu lepas tu kita ada bincang dengan salah seorang profesor juga dalam konteks bangsa Malaysia ni, iaitu Tan Sri Latif, dan kita telah mendengar tafsiran dia berkenaan dengan bangsa yang kita nak dirikan ini. Dan pada hari ini kita nak kalau boleh Datuk berkongsi dengan kita tentang kefahaman Datuk berkenaan dengan bangsa politik ni, bukan bangsa biologi yang kita bercakap ni. Silakan tu. Ya, pertama-tamanya terima kasihlah kepada Majlis Profesor Negara yang sudi menjemput saya untuk podcast kali ini untuk berkongsi maklumat dan juga pandangan tentang tajuk yang kita akan bincangkan dalam waktu yang saya kira nak kata singkat pun boleh juga, nak kata lumayan pun boleh juga. Ya, pertama-tamanya tentang bangsa Malaysia ni kan. Ialah ia diteliti dari pelbagai sudut. Ada sarjana tertentu yang ingin ataupun yang telah menelitinya dari sudut ilmiah dengan mengaitkan konsep Anderson itu, imagine community itu dengan bangsa Malaysia. Dan ada juga yang cuba bincang tentang konsep bangsa Malaysia ni dari sudut ilmiah yang lainlah. Bagi saya, secara mudahnya, konsep bangsa Malaysia ini adalah rakyat seluruh Malaysia ni yang bersatu padu lah. Dan kalau boleh bersatu padu itu harus erat dan utuh, itulah. Jadi ia agak mudah lah bagi saya. Dan konsep ini saya kira menjadi ataupun mendapat perhatian awam
setelah diangkat dalam wawasan 2020 itu pada tahun 90 atau 91 oleh Perdana Menteri pada waktu itu, dan konsep bangsa Malaysia ini merupakan salah satu daripada pelbagai cabaran yang diangkat waktu itu. Dan tuan punya badan yang mengangkat konsep ini yang entah secara asli atau tidak pada waktu itu, ataupun konsep ini pernah wujud tetapi tidak menjadi popular sebelum diangkat dalam wawasan 2020 itu. Jadi Perdana Menteri pada waktu itu, Tun Dr. Mahathir, ingin kita berjaya mewujudkan satu, bagi saya lah, bangsa Malaysia ini satu komuniti nasional pada tahun 2020. Dan beliau setelah bersara menulis autobiografi itu, Doctor in the House itu, yang diterbitkan pada tahun 2011 itu. Beliau sendiri mengakui bangsa Malaysia ini tak dapat dilahirkan. Jadi saya secara peribadi pun semenjak dahulu lagi, dan setelah membaca pengakuan Dr. Mahathir sendiri dalam bukunya Doctor in the House itu, saya kira bangsa Malaysia ni satu hasrat kita lah yang baik, tetapi tak mungkin dapat dicapai lah, terbentuk lah. Bukan saya percaya kepada apa yang ditulis oleh Tun itu, tetapi secara peribadi saya menganggap bangsa atau konsep bangsa Malaysia ni amat sukar dicapai ataupun dilahirkan lah. Ya, kerana untuk melahirkan bangsa ini, petua yang kita guna pakai itu tak mungkin lah. Kita guna pakai petua integrasi, dan untuk menyatupadukan rakyat ini ada dua petua lah. Satu integrasi, satu asimilasi. Dan saya kira tidak keterlaluan kalau dikatakan konsep bangsa Malaysia ni kita dapat ilhamnya, ataupun lebih bahasa yang kurang baik kita tiru lah dari Indonesia kan. Dan di sana memang berjaya sekali lah konsep bangsa Indonesia itu. Jadi konsep itu diutarakan di Indonesia pada tahun 1928, sewaktu adanya atau ada convention pemuda waktu itu, Sumpah Pemuda. Jadi Indonesia mencapai kemerdekaan dalam tahun 45. Jadi sebelum merdeka itu, untuk puluhan tahun itu kan, Indonesia telah mula membina bangsa Indonesia itu. Dan mereka berjaya. Bagi saya, sebab petua yang mereka guna pakai itu asimilasi itu, yang menjayakan wujudnya bangsa itu. Dan saya kira kalau kita melihat kosa ilmu, bangsa itu hanya boleh bangsa dalam erti politik negara itulah hanya boleh dibentuk melalui asimilasi, bukan integrasi seperti yang kita amalkan. Jadi kita pinjam banyak perkara dari Indonesia. Sebelum itu kita pinjam istilah bahasa Malaysia, sebab kita fikir dengan memberi nama nasional
kepada bahasa Melayu itu seperti yang berlaku di Indonesia. Penerimaan itu lebih baik, tetapi ia gagal juga di Malaysia. Dan kita pada waktu yang lebih kurang sama, selepas Rusuhan Kaum 13 Mei tahun 69 itu, kita juga pinjam Pancasila itu menjadi rukun negara kita. Dan harus diakui, rukun negara kita pun tak ke mana, dalam erti tak mampu pun membina negara bangsa yang bersatu padu seperti pada matlamatnya. Dan kemudian kita pinjam konsep bangsa Indonesia itu untuk kita lah, bangsa Malaysia. Jadi saya kira saya secara peribadi ingin melihat wujudnya rakyat Malaysia yang bergerak sebagai satu komuniti nasional itu. Tak kiralah atas nama bangsa Malaysia atau orang Malaysia ataupun Malaysian kan, yang agak umum kan, Malaysian. Kita orang Malaysia, maka kita Malaysian lah. Secara jujurnya, saya ingin melihatlah kita bersatu padu dengan erat dan utuh dalam apa-apa jua kerangka lah, konsep bangsa Malaysia, orang Malaysia, rakyat Malaysia. Tetapi dengan melihat perkembangan setelah 67 tahun kita merdeka kan, dan ya pada awalnya nampaknya keadaan itu tak separah sekarang, tetapi sekarang ini keadaan kita mencapah itu betul-betul tersalah. Ya. Pada penilaian Datuk tadi, projek pembinaan bangsa kita selepas merdeka ni boleh dikatakan sehingga kini ialah gagal. Ya. Berdasarkan apa yang diungkapkan oleh bekas Perdana Menteri iaitu Tun Mahathir menerusi bukunya Daughter in the House, kegagalan projek 2020. Dan penilaian Datuk sendiri terhadap approach kita iaitu integrasi itu tidak membawa kita ke mana-mana. Ada dua isu yang saya ingin minta penjelasan Datuk sendiri. Adakah kegagalan kita ini kerana kegagalan elit kita untuk membuang legasi daripada penjajah yang kita seringkali sebut sebagai ilmu kolonial, iaitu kita selesa dengan pengenalan kaum berdasarkan etnik yang dikategorikan oleh penjajah dahulu, ataupun kerana pendekatan itu tadi. Sebab dalam pendekatan umum pembinaan bangsa politik ini kita lihat umumnya ada dua, iaitu seperti Datuk sebut tadi, asimilasi dan juga integrasi. Asimilasi, Datuk beri contoh, dapat kita lihat jaya laksanakan di Indonesia dan banyak tempat lain, kita ambil di Thailand pun kan. Tapi integrasi ini, adakah kita, mungkin pada masa sekarang, kita boleh katakan dia gagal. Mungkin dia memerlukan masa lebih jauh. Sebab kalau kita lihat sejarah kita, integrasi ini berlaku sejak zaman Melaka. Bila sehingga legasi kini kita ada kumpulan Baba Nyonya yang fasih bertutur bahasa Melayu, mengamalkan budaya Melayu. Datuk sendiri saya datang daripada Pantai Timur yang juga hasil daripada segmented integrasi itu. Jadi antara mengurus legasi dengan pendekatan itu, Datuk lebih memberi pemberat di mana yang menyebabkan kita itu gagal? Ya, bagi saya ialah kita angkat integrasi dan kita memang percaya bahawa integrasi itu adalah jalan terbaik, barangkali satu-satunya jalan penyatu paduan untuk kita lah. Saya kira kita pun tahu kan, apabila penjajah memerintah kita, selalu kita kata mereka divide and rule kan.
mereka memecah belahkan kita semua agar mereka selamatlah dalam mengurus negara ini. Akan tetapi apabila penjajah itu mau menyerahkan negara ini untuk kita uruskan sendiri, mereka secara ironinya mau kita unite and govern. Maknanya mereka tak akan memberi negara ini kepada kita untuk kita perintah sendiri kalau kita tidak memperlihatkan kepada mereka, membuktikan kepada mereka dan meyakinkan kepada mereka bahawa kita tiga kaum ini, Melayu, Cina dan India, ada kesepakatan. Mereka pastikan kalau tak ada kesepakatan itu, mereka tak akan beri negara ini untuk kita. Dan kita memperlihatkan kesepakatan itu melalui apa yang dikenali sekarang sebagai, ya secara longgarnya sebagai kontrak sosial itu, yang sebenarnya perjanjian etnik antara Melayu, Cina dan India untuk memperoleh kemerdekaan itu kan. Dan itu termeterai pada tahun 55 sebelum kita merdeka. Jadi dengan adanya bukti kesepakatan dalam perjanjian kemerdekaan dan etnik itu, kita bawa bukti itu ke London dan ya pada awal tahun 56 ada perbincangan dan kita pun diberitahu ya kita akan beri kemerdekaan pada tahun 57 pada tarikh sekian-sekian yang semua orang tahu. Jadi saya kira sepatutnya kita apabila memerintah negara ini sendiri, kita teruskan unite and govern itu. Tetapi entah macam mana kita pun ikut legasi divide and rule itu, secara langsung ataupun tidak langsung. Jadi ya, berbalik pada integrasi, saya kira ia taklah seburuk mana pun kalau kita sendiri yang mau menjayakannya. Bagi saya, integrasi ini gagal kerana ada pihak-pihak yang tidak mau berintegrasi ke dalam struktur sosial Melayu. Mereka tidak mau berintegrasi. Kalau dalam bahasa yang baik, belum bersedia lah walaupun sudah 67 tahun. Dalam bahasa yang tidak baik, mereka enggan. Dan kita dapat lihatlah dari segi berintegrasi ke dalam struktur sosial Melayu dalam konteks bahasa Melayu itu kan. Kita dapati ya, sebagai contoh yang bukan Melayu, Cina tu, mereka belajar, mereka menerima bahasa Melayu yang merupakan bahasa negara, tetapi penerimaan itu atas dorongan instrumental, memenuhi syarat tertentu. Kalau dalam dunia pendidikan, mata pelajaran bahasa Melayu atau bahasa Malaysia itu wajib lulus, maka mereka pastikan mereka lulus kalau boleh dengan grade yang baik, dengan cara tuition sakan, hafal karangan dan sebagainya. Dan mereka peroleh grade yang baik. Tetapi atas dasar instrumental itu, setelah tercapainya ataupun tertunainya syarat itu, maka selepas itu ya istilah yang saya selalu gunakan, ya dipersetankan sajalah. Hell with it lah. Jadi ya, banyak perkara yang tak kena lah. Sedangkan saya kira integrasi itu, kalau dibandingkan dengan asimilasi itu, tuntutannya jauh lebih ringan. Dalam keadaan tuntutan integrasi yang begitu ringan pun, kita dapat lihat masyarakat Cina sebagai contoh itu begitu liat
Dan mungkin saya boleh berkongsi satu pengakuan daripada seorang Melayu ini yang menjadi ahli kepada satu parti politik berbagai kaum, tetapi parti politik itu walaupun tujuannya berbagai kaum tetapi akhirnya menjadi satu kaum kan. Dan beliau pernah bertanding dalam satu PRU peringkat parlimen, dan beliau memberitahu saya dalam parti itu beliau diminta oleh kepimpinan parti itu untuk menyediakan semacam satu kod amalan itu tentang budaya Melayu itu. Jadi ini untuk diguna pakai oleh kepimpinan parti Cina itu apabila mereka berinteraksi dengan orang Melayu, dan mereka tak mau secara amali itu mereka turun ke padang berinteraksi. Mereka tidak mau. Mereka hanya mau manual itu, dan apabila wujud keperluan berinteraksi dengan orang Melayu, mereka akan baca manual itu. Dan akhirnya manual itu tak dibuat pun oleh orang Melayu itu. Natijahnya di sini enggan berintegrasi, enggan. Walaupun mereka tahu kebaikannya ada, tetapi mereka mahu melalui cara lain dengan disenaraikan do's and don'ts itu. Dan apabila mereka ada keperluan parti itu bertemu dengan orang Melayu, maka mereka akan baca do's and don'ts itu. Sedangkan do's and don'ts itu, kalau kita bergaul itu, ia lebih cepat dihayati lah, gitu. Jadi saya kira integrasi kita gagal kerana digagalkan oleh satu pihak yang perlu berintegrasi, dan saya melihatnya begitu. Kalau kita menghadam apa yang Datuk bayangkan tadi, itu ialah satu tragedi kepada negara kita. Sebab saya melihat pendekatan integrasi yang kita gunakan ini ialah hasil daripada nilai yang ada pada orang Melayu yang tidak memaksa orang lain. Dalam sejarahnya begitu kita lihat. Ada toleran di situ. Ada tolak ansurnya di situ yang kaya dengan kata kaji budaya, sosial budaya Melayu. Tetapi kalau kita lihat di rantau Asia Tenggara kita ni, suasana cukup berbeza. Di Thailand misalnya, negara tidak akan berkompromi dengan sistem pendidikan. Bukan saja sistem pendidikan berbeza, tetapi nama pun juga mesti memakai nama Thailand. Seperti nama orang Melayu di Thai banyak ditukar kepada Thai. Di Indonesia, bukan saja surat khabar atau pendidikan, nama juga orang Tionghoa tidak boleh memakai nama Tionghoa sewaktu Soekarno dulu. Soeharto. Bahkan semua mereka menggunakan nama Indonesia. Dan perayaan sambutan Tahun Baru Cina pun hanya dibenarkan waktu zaman Gus Dur. Itu menunjukkan bagaimana negara begitu mengawasi. Negara cukup cemburu dengan nilai yang selain daripada yang diutamakan oleh negara. Malahnya di negara kita ni, kalau kita telah bersetujui tentang nilai-nilai utama dan kita mengharapkan integrasi berlaku, tapi bukan dengan paksaan macam yang dipraktiskan oleh negara jiran kita tadi. Gambaran yang Datuk beri tadi, nilai tolak ansur orang Melayu itu telah disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk tidak menjayakan integrasi itu tadi. Ini satu perkara yang perlu kita ketengahkan, sebab ini ialah usaha untuk mensabotajkan agenda negara. Sebab pembinaan bangsa ini bukan agenda individu. Saya rasa Datuk pun setuju. Ini adalah agenda generasi kita.
agenda negara kita. Kalau mengikut Max Weber, negara monopoli kekuasaan, kekuatan, sepatutnya elit di negara kita harus menyedari perkara ini. Ya. Dan kita sedar usaha membina bangsa ni usaha yang memerlukan sokongan secara kolektif. Ya. Dan kalau kita ambil satu unsur pengalaman Datuk sendiri yang banyak bercakap tentang salah satu komponen utama. Tadi kita lihat framework atau rangka besar iaitu pendekatan, asimilasi ataupun integrasi. Datuk kata integrasi telah gagal. Kita telah nampak gambaran salah satu komponen lain juga seperti bahasa. Mungkin Datuk akan buat conclusion gagal, tapi saya ingin mendengar daripada Datuk sendiri. Adakah secara kolektif keputusan kita mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dalam perlembagaan hanya sekadar dalam perlembagaan, tetapi dalam praktisnya sama ada kita gagal atau usaha kita itu digagalkan oleh tuntutan pasaran ataupun oleh kita sendiri yang fikir acuh tidak acuh terhadap perkara itu, sehingga menyebabkan negara tidak cemburu sekiranya ada bahasa lain diutamakan dalam urusan rasmi, dipromosi dan diangkat. Bagaimana Datuk melihat? Sebab tadi Datuk sebut asas utama macam di Indonesia untuk pembinaan bangsa ini tidak lain tidak bukan ialah bahasa yang diterima bersama. Dan inilah yang telah dipecahkan oleh elit di Indonesia lama sebelum mereka merdeka, iaitu tahun 1928. Kalau kita lihat proses itu cukup unik, cantik sekali sebab mereka memilih bahasa Melayu. Sedangkan bahasa Melayu di Kepulauan Indonesia ni bukanlah bahasa dipertuturkan oleh majoriti pribumi dia. Kalau kita tengok majoriti pribumi itu adalah bahasa Jawa. Tapi mereka sanggup menggunakan bahasa Melayu kerana bahasa Melayu dikira bahasa lingua franca diterima oleh kebanyakan pelabuhan di Nusantara itu. Malangnya di negara kita ini, yang menjadi kita kata pusat perkembangan bahasa Melayu dan kita telah bersetujui sewaktu meletakkannya dalam perlembagaan kita. Kita anggap perkara itu sebagai sambil lewa atau bagaimana sehingga menyebabkan kita berada di situasi sekarang. Komponen bahasa. Ya, bagi saya, ya, soalan itu boleh diberi respons dari pelbagai sudut lah. Mungkin yang pertamanya, ya, tadi saya ada sebut kontrak sosial itu kan, yang sebenarnya ialah perjanjian antara etnik itu. Dan ialah tujuan pertamanya untuk memperoleh kemerdekaan daripada British. Tetapi yang keduanya juga sebagai asas untuk kita, asas kita dah unite dan untuk kita govern negara ini sendiri. Jadi apabila perjanjian itu disebut sebagai kontrak sosial, yang menariknya apabila kita sebut tentang kontrak ini, dia ada pihak-pihak yang terlibat di dalam kontrak itu. Dan di sini ada Melayu dan bukan Melayu. Jadi persoalannya di sini, yang Melayu itu sudah pun merangsaikan bahagian mereka. Pada awal lagi, barangkali sebelum kontrak itu betul-betul berjalan ataupun sejurus kontrak itu try. Jadi mereka telah memberi kerakyatan kepada yang bukan Melayu ini dan bukan mudah tu untuk memberi kerakyatan. Mereka bertikam lidah sesama Melayu kan, patut atau tidak diberi kerakyatan yang begitu mudah lah, dengan syarat tinggal di sini 5 tahun sudah boleh menjadi warga negara ataupun paling ketat 8 tahun. Jadi, dan setelah diberi kerakyatan, yang bukan Melayu ni bersetuju, malah berjanjilah bahawa mereka akan menerima agama Islam itu sebagai agama terpenting di negara ini, bahasa Melayu sebagai bahasa negara, kedudukan istimewa orang Melayu dan kedaulatan Raja-Raja Melayu. Dan kalau kita lihat dari segi bahasa Melayu ini, yang bukan Melayu tu
tidak melangsaikan bahagian mereka lagi. Walaupun sudah 67 tahun kita merdeka. Buktinya masih ada yang tidak boleh berbahasa Melayu. Jadi apabila kita bercakap tentang kebolehan berbahasa Melayu ini, kita pun praktikal juga. Maknanya kecekapan yang munasabah sifatnya. Kalaulah seorang Cina itu sebagai contoh, keciciran sekolah rendah lagi dan sekolah vernacular pula, dan kini bekerja sebagai seorang mekanik kereta. Jadi kita fahamlah mutu bahasa Melayunya kan. Jadi kalau kita biasa baiki kereta dengan mekanik orang Cina, barangkali dia kata ini punya barang, itu punya barang. Dia guna perkataan punya. Masih tidak berubah. Ya, maknanya sebab pendidikan dia rendah kan. Itulah permasalahan bahasa Melayunya. Tetapi kalau pendidikannya tinggi, lulusan universiti dan kini ahli parlimen lagi, jadi tak bolehlah bahasa Melayunya ini punya, itu punya. Mesti yang ini, yang itu. Jadi dalam kita menuntut pengetahuan yang baik terhadap bahasa negara pun kita harus praktikal lah. Jadi bagi saya, bahagian orang bukan Melayu itu, khususnya ataupun sebagai contohnya orang Cina itu, mereka belum melangsaikan bahagian mereka pada kontrak sosial itu. Dari segi bahasa kita tengok mereka belajar pun gitu-gitu saja atas dorongan instrumental nak lulus peperiksaan. Sepatutnya mereka belajar atas dasar integratif itu untuk menjadi sebahagian daripada masyarakat Melayu, untuk berfungsi dengan baik apabila bercakap bahasa Melayu itu, dan itu tidak berlaku sampai hari ini. Kalau dari segi agama pun kita tengok mereka sudah bersetuju kan menerima, bukan mereka menganut tetapi menerima agama Islam itu sebagai agama yang utama di negara ini. Tetapi kita masih dapat dengar sekali-sekala ataupun seringkali lah mereka macam mencabar dari segi azan yang bising dan sebagainya kan. Dan yang paling dahsyat lagi, mereka mencabar perkara 153 itu kan, mengatakan ada diskriminasi etnik di Malaysia yang sistemik sifatnya. Maknanya ada dalam sistem, ada dalam perlembagaan. Jadi saya kira kontrak sosial kita tu tak berjaya kerana orang Melayu dah langsai bahagian mereka. Mereka ada satu perkara saja, beri kerakyatan, dan setelah menerima kerakyatan, orang Cina sebagai contoh ada 4 perkara. Jadi kita boleh tengok banyak perkara dalam banyak hal dalam 4 perkara ni belum terlangsai dengan baik. Dan Kalau Datuk boleh jelaskan 4 perkara tu selain pada bahasa? ya, macam saya katakan tadi tentang agama Islam itu kan, kita pun ya dapat lihatlah sepatutnya mereka menerima, bukan ada paksaan mereka menganuti kan, mana mereka ikut menjayakan peranan Islam itu sebagai agama persekutuan kita. Tetapi sekali-sekala kita dapat lihatkan mereka cuba mempertikaikannya. Dan tentang kedudukan istimewa orang Melayu, mereka selalu pertikaikannya dari segi mereka didiskriminasikanlah. Jadi dalam bidang pendidikan, dalam segala bidang yang lain. Dan saya kira yang kurang menjadi kontroversi ialah kedaulatan Raja-Raja Melayu itulah. Jaranglah orang bukan Melayu pertikaikan kuasa raja itu. Jadi saya kira kontrak sosial itu pun gagal lah dari satu segi, sebab bahagian bukan Melayu itu mereka tak melangsaikan sepenuhnya. Bukan tak langsai.
berbalik pada bahasa Melayu ni, sayang sekali lah ia sebagai token sajalah. Maknanya ya apa nak ditakutkan, nak dibimbangkan, ia ada tempat di dalam perlembagaan kita, perkara 152 lagi. Jadi sikap sebegitu juga diperlihatkan oleh orang Melayu sendiri kan. Ya. Jadi saya kira dari segi amalannya itu, bahasa Melayu ni ibarat melukut di tepi gantang lah. Maknanya ia mempunyai kedudukan yang cukup tinggi sebagai bahasa negara dalam konteks sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi termaktub, dijamin dalam perlembagaan kita pada perkara 152 dan Akta Bahasa Kebangsaan dan beberapa akta yang lain. Tetapi secara amalinya ia melekut di tepi gantang, mengemis di tanah watannya sendiri, dan lebih sedih lagi ada orang Melayu sendiri, walaupun tak ramai seorang dua kan, tetapi seorang dua ini telah menafikan seluruh sejarah orang Melayu itu. Sebab seorang dua ini tidak yakin terhadap kemampuan bahasa Melayu untuk mendidik anak bangsa. Sebagai bahasa ilmu. Ya, dan memajukan negara. Dan sebenarnya orang Melayu merupakan teladan untuk diikuti oleh yang bukan Melayu. Dan kita tahu yang bukan Melayu pun bukannya mereka menerima bahasa Melayu itu dengan ikhlas. Mereka menerimanya seperti yang saya katakan tadi, atas dorongan instrumental. Sepatutnya mereka seperti kelompok Cina di Kelantan yang betul-betul minoriti kan, mereka menerima bahasa Melayu itu atas dasar integratif untuk mereka berintegrasi ke dalam masyarakat Melayu, boleh berbahasa Melayu dengan baik dan sebagainya. Jadi saya kira cukup malanglah bahasa Melayu adalah satu-satunya bahasa negara di dunia yang tidak dihormati oleh anak watannya sendiri. Cukup sedih. Maknanya ada warga negara yang tak boleh berbahasa negara lagi, dan orang Melayu sendiri pun tidak begitu cakna terhadap bahasa Melayu. Jadi saya kira kalau perkara ini terus berlaku, dalam waktu yang singkat sahaja, bahasa Melayu akan menjadi bahasa kecil. Jadi bahasa Melayu beralih daripada menjadi satu bahasa yang besar pada zaman dahulu, dan sewaktu kita merdeka pun bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa negara. Ia bahasa yang besar, tetapi nampaknya kita sendiri kan, orang Melayu sendiri, kerajaan sendiri pun telah menggantikan peranan bahasa Melayu yang penting-penting itu secara perlahan-lahan ataupun secara mendadak, digantikan dengan ataupun oleh satu bahasa yang lebih berprestij, iaitu bahasa Inggeris. Jadi bahasa Melayu takkan pupus dalam erti hilang selama-lamanya, tetapi bahasa Melayu akan pupus dalam pengertian ia telah beralih daripada menjadi satu bahasa yang besar pada zaman dahulu, dan sewaktu kita merdeka, dan tak lama lagi ia menjadi bahasa yang kecil saja, yang peranannya dalam ranah-ranah kecil, bukan ranah kenegaraan. Jadi malang sekali lah. Saya kira dan secara kolektif pun kita mahu, kita ada hasrat menjadikan bahasa Melayu itu bahasa perpaduan. Itu telah dinyatakan dalam Pernyataan Razak, diangkat dalam
Akta Pendidikan kita dan dalam dasar perpaduan negara pun disebut bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan, dan dalam dasar kebudayaan negara pun disebut peranan bahasa Melayu itu sebagai identiti nasional kita, identiti budaya untuk rakyat kita. Jadi saya kira perlu kita lihat kembali lah, khususnya peranan bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan itu. Ya, bahasa ada kuasa menyatu padukan ummah. Ia dilakukan oleh Indonesia berjaya sekali, sehingga kan bukan saja orang Indonesia, setiap seorang itu fasih berbahasa Indonesia. Mereka bangga, mereka sayang, mereka taat. Dan kalau kita lihat keadaannya di Malaysia, ia seperti langit dengan bumi lah. Jadi sesuatu yang amat sangat menyedihkan. Ya. Satu pengakuan yang tragis daripada nasionalis Malaysia. Saya fikir saya tidak pernah dengar kenyataan seperti ini dibuat. Yang secara langsung menunjukkan kita berada di paras yang amat rendah dalam perjalanan menuju pembinaan sebuah negara bangsa yang berpaksikan kepada nilai yang dikembangkan dan lahir pada alam ini, iaitu alam Melayu. Jadi itu satu komponen yang dirobohkan oleh Datuk tadi, yang menunjukkan kita berada dalam situasi yang cukup parah. Komponen kedua saya ingin Datuk bawa kita meninjau ialah terhadap komponen pendidikan. Kita tahu bila kita merdeka, kita dirumitkan dengan pendekatan tadilah antara asimilasi dengan integrasi. Dan kita memilih integrasi, dan ini tercermin menerusi penerimaan kita terhadap konsep pendidikan vernacular. Kan? Jadi pada pendapat yang bagi Datuk, setelah sekian lama kita bergerak dalam situasi integrasi dan vernacular yang tidak menunjukkan kita ke arah satu pemupukan penyatuan yang lebih erat. Dengan keputusan mahkamah baru-baru ini, sehari dua baru ini, yang Datuk ulas dalam tulisan ini, iaitu sekolah vernacular sebagai sekadar aliran sampingan. Kalau boleh Datuk kongsikan pendapat tentang perkara ini. Ke depan bagaimana? Kita kekalkan vernacular ini atau kita majukan satu aliran? Ya, sebelum ini saya semacam mengatakan bahawa kita gagal dalam beberapa aspek pembentukan negara bangsa. Dan seterusnya dalam bidang pendidikan pun bukan nampaknya lah, memang terbukti kita juga gagal dalam kita menghasilkan anak bangsa yang bersatu padu lah, dalam erti kata ada jati diri kebangsaan itu kan, yang dipupuk melalui sistem pendidikan kita. Tetapi sayangnya sistem pendidikan kita ni khususnya pada peringkat sekolah rendah itu bukan lebih lah, memang memecah belahkan daripada menyatu padukan. Kerana pada usia begitu muda, pada waktu rebung yang sepatutnya kita manfaatkan itu, kita telah pun memecah belahkan anak bangsa kita melalui sistem pendidikan kita yang menggalakkan dan membenarkan pengasingan etnik berlaku pada usia yang begitu muda. Dengan kita mengadakan pendidikan berbagai aliran itu, dan salah satunya sekolah vernacular inilah. Jadi kalau kita lihat kembali kan perkembangan sekolah vernacular ini, sebelum pilihan raya umum yang pertama tu pada tahun 55 tu, UMNO ini begitu tegaslah tidak mau membenarkan sekolah vernacular ini terus wujud apabila kita merdeka. Tetapi sayangnya dalam perkiraan politik itu kan tiba-tiba
mereka pula dalam manifesto mereka menjamin nak angkat sekolah vernacular Cina, jamin untuk melestarikan budaya Cina. Jadi politik itu bagi saya yang merosakkan segala-galanya. Jadi kita ada sekolah vernacular sampai hari ini. Dan sekolah vernacular ini sepanjang wujudnya sekolah-sekolah ini pada zaman penjajah sampai sekarang, ia senantiasa menimbulkan masalah. Jadi banyaklah perkara yang tak kena dalam sekolah vernacular itu. Dan saya kira kita tidak boleh nak buat apa-apa lagi dengan pengumuman atau keputusan daripada mahkamah itu kan. Dua kes di mahkamah tinggi, kemudian itu pun dua kes di mahkamah tinggi itu memutuskan sekolah vernacular tidak ada apa-apa pun yang bertentangan dengan perlembagaan, maka ia boleh diteruskan. Dan dalam kes seterusnya di mahkamah rayuan pun keputusannya sama, sekolah vernacular tidak bertentangan dengan perlembagaan dan nak dibawa ke mahkamah lebih tinggi persekutuan, jadi tak dibenarkan pun. Jadi kita selama-lamanya begitulah. Jadi bagi saya ya selama-lamanya kita akan berpecah lah apabila sekolah vernacular ni wujud dalam bentuk sekolah. Bagi saya sepatutnya sekolah vernacular ni wujud dalam bentuk komponen saja. Iaitu kita mengajarlah bahasa-bahasa ibunda itu sebagai komponen, bukan sekolah seperti yang wujud sekarang untuk tempoh 6 tahun lagi. Ia wujud seperti di Singapura kan. Iaitu diajarnya bahasa-bahasa ibunda Melayu, Cina dan Tamil itu sebagai 1-2 mata pelajaran saja, bukan wujud sebagai sekolah. Tetapi kita membenarkan sekolah-sekolah vernacular ini wujud dalam bentuk ribuan sekolah, boleh dikatakan 1/5 daripada jumlah sekolah di Malaysia ini, 1/5-nya sekolah vernacular. Jadi bagi saya lah, bukan saya tak mau optimistik, tapi terpaksa saya pesimistik lah dalam hal ini. Kerana masalah-masalah di sekolah vernacular itu yang sepatutnya boleh diselesaikan dalam kerangka pembinaan negara bangsa ataupun bangsa Malaysia itu, tetapi selalu tidak mau diselesaikan cara Malaysia itulah. Mereka mau selesaikan secara Cina juga. Sebagai contoh, murid-murid Cina di sekolah Cina itu rata-ratanya didapati tidak menguasai bahasa Melayu dengan baik. Jadi kerajaan mengetahui masalah itu dan cuba selesaikan masalah itu dengan cuba menambah waktu pendidikan itu. Itu pun di darjah 4, 5 dan 6, bukan darjah 1, 2 dan 3. Tetapi dibantah secara keraslah oleh masyarakat Cina yang enggan ada tambahan waktu itu. Sedangkan tujuannya baik kan, supaya anak-anak Cina itu lebih baik bahasa Melayunya. Dan akhirnya ada rundingan dan sebagainya. Tambah juga, tetapi sedikit saja yang tidak membawa apa-apa kebaikan. Jadi mereka selalu mahu unsur Melayu di sekolah Cina itu berada pada tahap yang mereka selesa. Lebih sikit tak boleh. Jadi kalau lebih sedikit
mereka cuba berunding dan akhirnya kalau secara kasar mereka akan kata itu semua akan menjejaskan identiti sekolah Cina sampai ke tahap tu. Jadi selama-lamanya lah kita tidak dapat memasukkan elemen-elemen yang lebih baik kan untuk pembentukan negara bangsa ini sebab ada trust deficit di situ lah. Maknanya mereka tidak percaya kepada hasrat murni pun. Hasrat murni orang Melayu itu selalu difikirkan ada udang sebalik batu dan ini dapat kita lihat kan pada isu pendidikan tulisan Jawi yang pada mulanya 6 muka surat menjadi 3 muka surat yang pada mulanya wajib kemudian menjadi pilihan dan mereka menolaknya atas dasar itu satu langkah pengislaman sedangkan tak mungkinlah dengan 3 muka surat tulisan Jawi itu kan. Tetapi itu memperlihatkan wujudnya defisit kepercayaan lah. Dan bagaimana kita mau terus maju kalau kita mencurigai antara satu sama lain ini. Dan mencurigai ini bermula daripada kita tidak mengenali antara satu sama lain. Kita tidak cukup mengenali antara satu sama lain untuk kita lebih memahami antara satu sama lain dan akhirnya untuk kita lebih mempercayai antara satu sama lain. Dan mengapa kita kurang mengenali sistem pendidikan kita yang begitu rupa sifatnya, yang walaupun kita mahu anak bangsa kita ni setelah terpisah di sekolah rendah itu, di sekolah menengah kita mahu mencantumkan mereka, itu gagal. Buktinya polarisasi kaum yang bermula sejak sekolah rendah tadika lagi berterusan di sekolah dan kita dapat lihat di IPT, IPTA, IPTS dan juga di tempat kerja kan. Jadi saya kira itu satu aspek kegagalan kita lagi dalam membentukkan negara bangsa ini. Ya, saya fikir bagi rakyat Malaysia yang prihatin, yang berjiwa patriotik bangsa Malaysia, apa yang ditegaskan oleh Prof. Datuk tadi perlu diambil perhatian cukup serius. Sebabnya kepada sarjana sains politik yang bercakap tentang negara bangsa ataupun identiti, kenapa kita negara perlu berusaha bentuk identiti kesepaduan ini supaya satunya kita dapat maksimumkan kebolehan masyarakat kita itu. Sebab dengan satu identiti seperti mana Datuk sebutkan tadi, kita mempunyai kepercayaan sesama kita. Bukannya saling mencurigai. Bukannya saling ada perasaan zero sum game. Satu komuniti mendapat ini berarti kemerosotan terhadap satu nilai komuniti yang lain. Dalam kita bergerak ke hadapan secara kolektif sebagai satu bangsa, inilah satu nilai yang perlu kita garapkan sebab kita berdepan dengan banyak masalah yang melibatkan kompetensi, melibatkan pengurusan, kemahiran. Kita tidak dapat lakukan secara maksimum banding dengan masyarakat lain yang solid identitinya, yang sedangkan kita saling membawa agenda masing-masing. Kalau begitu situasinya, kita sama situasi sewaktu kita dijajah dulu, iaitu masing-masing masyarakat memikirkan tentang kepentingan kaum kelompok mereka dan satu pihak yang berkuasa iaitu kolonial memunggah kekayaan negara kita. Dalam konteks apa dia canangkan oleh saintis sains politik, itulah sebabnya kenapa kita perlu wacanakan, kita perlu gerakkan negara bangsa ini, sebab dia sekiranya negara bangsa itu tidak terbentuk, dia memberi ruang kepada elit bertindak semacam kolonial itu tadi. Dan ini kita lihat depan mata kita, soal korupsi tidak selesai-selesai. Soal integriti tidak selesai-selesai di kalangan ahli politik ataupun birokrat.
yang menyebabkan sumber yang sepatut kita boleh agihkan untuk memajukan masyarakat kita tidak boleh lakukan sebab kekayaan berada di tangan sekelompok pihak. Sebab kita tidak memberi tumpuan ke arah itu. Yang ketiganya ialah kita adalah satu masyarakat yang cukup rapuh, yang boleh dipecah belahkan menerusi pelbagai isu yang masih berada dalam parameter suku etnik itu tadi. Ya. Dan ini satu perkara yang amat merugikan. Bergerak ke hadapan, soalan saya kepada Datuk. Kalau tadi Datuk telah ceritakan yang dalam kontrak sosial, perjanjian sebagainya, masyarakat pribumi itu telah menunaikan tanggungjawab mereka. Bergerak ke hadapan, apakah peranan golongan bukan asal yang Datuk sebutkan sebelum ini dalam usaha menyedari senario kalau kita tidak membina negara bangsa, tiga senario kita ada tadi. Apa tanggungjawab mereka ke arah itu? Ya, bagi saya tanggungjawab mereka tak lain tak bukan menjayakan integrasi itu. Maknanya tak mungkin kita patah balik kepada asimilasi kan setelah 67 tahun merdeka, dan asimilasi itu tuntutannya lebih berat. Kalau kita boleh lihat contoh di Indonesia, di Thailand, di Filipina dan di merata tempat lainlah di Asia Tenggara kan. Kita saja dan barangkali Singapura, tetapi Singapura walaupun mereka seperti kita integrasi, untuk pendidikan mereka tidak membenarkan integrasi wujud. Mereka pilih asimilasi untuk pendidikan, sekolah satu aliran yang Cina, India dan Melayu itu komponen vernacular itu. Jadi bagi saya ialah ada kelompok-kelompok sekarang yang cuba mau mengangkat asimilasi dan nak kita patah balik. Saya kira Dah sukar. Memang sukar. Dan asimilasi memang terbuktilah kejayaannya kalau kita lihat di Indonesia. Tak payah pergi jauh, di Malaysia pun ada kelompok yang asimilasi, iaitu Babang Nyonya, Melaka, Ceti, India di Melaka, Cina Peranakan di Kelantan dan Terengganu. Jadi kita dapat lihat hasilan asimilasi itu cukup baiklah untuk perpaduan. Jadi yang bukan asal ni saya kira yang pertama-tamanya kontrak sosial itu langsaikanlah bahagian mereka. Sudah bergenerasi daripada yang atuk nenek mereka pada waktu mendapat kerakyatan sewaktu kemerdekaan. Sekarang saya kira sudah 2-3 generasi. Masih tak tertunai lagi. Dan ini saya kira salah elit. Salah elit Cina. Kalau kes Cina kan. Maknanya jarang kita lihat elit Cina sekarang, para pemimpin politik dan budaya Cina yang menyeru orang Cina, etnik Cina dalam hal-hal pembinaan negara bangsa ini kan. Dan kalau kita lihat kes baru-baru ini, kes seorang wanita Cina yang tak boleh berbahasa Melayu langsung ketika memperbaharui pasport itu kan. Jadi ini bukan kes terpencil kan. Dan ialah kes orang Cina yang tak boleh berbahasa Melayu, bahasa negara ini cukup ramai. Kalau lepasan sekolah Cina itu rata-ratanya begitulah. Dan ya, masyarakat Cina termasuk seorang dua elit Cina mau tindakan diambil terhadap pegawai immigration Melayu itu yang marah kepada perempuan Cina itu, dan mereka mau tindakan diambil. Tetapi tidak ada satu kenyataan pun daripada pemimpin Cina bahawa iyalah, malulah kita duduk sini sudah lama, tak boleh berbahasa Melayu, ada shame on us ke apa-apa. Dan lebih kuranglah kita berjanji akan kan menangani masalah. Tidak ada satu pun kenyataan sebegitu. Jadi
saya kira ia salah pemimpin Cina, salah orang Cina dan harus disedarkan perkara inilah. Jadi saya banyak bercakap tentang hal ini tetapi amat tidak disenangilah oleh masyarakat Cina kan. Dan ialah orang Melayu pun tak berani bercakap tentang hal ini. Semua takut kehilangan undi lah, kalau dari segi ahli politik. Tetapi yang penting di sinilah untuk kita ialah terus maju kan. Yang bukan Melayu ni perlu sangat-sangat menjayakan integrasi itu. Yang bukan susah pun kalau dibandingkan dengan tuntutan asimilasi itu kan. Dengan integrasi, orang Cina misalnya boleh terus hidup sebagai orang Cina walaupun dalam kehidupan nasional. Mereka ada sekolah mereka kan, dan sekolah mereka diberi jaminan sekarang oleh mahkamah bahawa ia akan terus kekal. Dan saya kira jayakan integrasi itulah lebih usaha untuk mengidentifikasikan diri mereka dengan kelompok dominan, kelompok Melayu itu. Itulah fitrahnya di mana-mana pun kan, orang bukan asal akan berintegrasi dengan orang asal, dan itu tak begitu, bukan Kalau tak maksud- begitulah, tak berlaku. Kalau itu maksud Datuk, makna jelas pada Datuk menjawab soalan ni, kita tidak ada pilihan. Pilihan kita ialah ke arah negara bangsa itu, bukan ke arah multiracial dan sebagainya. Ya, sudah tentu. Ya, saya kira konsep kita pelbagai kaum, kita plural ini, entahlah. Ini konsep siapa angkat pun saya tak tahu. Tetapi dari segi perjalanan negara ini, sebelum dijajah dan setelah dijajah dan apabila kita merdeka, ia negara yang bertuan, dia ada tuannya. Tetapi kita angkat naratif pelbagai kaum dan sebagainya. Saya kira pelbagai kaum itu dari segi, dengan izin, coexistence kita saja, kan? Dan seperti yang saudara katakan, orang Melayu adalah bangsa yang tidak mahu berkonfrontasi. Jadi mereka cakap membelapik, tetapi dalam keadaan ada pihak yang tak reti bahasa ni, jadi belapik tu kadang-kadang tak difahami pun. Jadi perlu kita fahamkan lah. Sudah tentu sebagai sebuah negara, kita mahu warga negara di dalamnya bersatu padu, kalau boleh erat dan utuh, dan perpaduan itu tak dapat kita larilah dari pada konsep satu bangsa. Ikutlah nak sebut bangsa Malaysia ke, kita rakyat Malaysia ke, kita orang Malaysia ke, tetapi kita mesti wujud sebagai satu komuniti nasional itu. Dan saya kira elit Cina khususnya lah perlu mentarbiahkan kepada orang Cina lah bahawa banyak untungnya lah integrasi ini kalau dibandingkan dengan asimilasi. Walaupun dikatakan kita tak dapat lakukan atau angkat asimilasi sebab jumlah penduduk Cina kita ramai. Tapi Thailand itu, penduduk Cina yang paling ramai di Asia Tenggara ialah di Thailand. Tapi Thailand masih teruskan dengan asimilasi kerana mereka begitu tegas sehingga penduduk Melayu di selatan Thai pun harus ikut kan. Dan kita pernah dengar ada seorang pemimpin arwah Dr. Surin Pitsuan itu Melayu kan. Ya. Tetapi atas dasar asimilasi nama Sanskrit itu diguna pakai, dan bahasa Sanskrit ialah bahasa agama Buddha. Dan ia
saya kira dah 67 tahun kita merdeka, malulah kepada dunia kita masih berada pada tahap yang awal lagi, tak ke mana pun. Masih tak terbentuk satu komuniti nasional yang bergerak sederap, mendakap satu jati diri yang sama. Dan jati diri yang kebangsaan yang sama ni tak boleh kita dakap kalau tidak ada sekolah satu aliran. Tak boleh kita dakap. Maknanya sekolah satu aliran itu adalah satu-satunya cara, bukan terbaik dah, satu-satunya cara dah untuk kita bina insan yang bersatu padu itu. Dan kita pun bukan mau menghapuskan terus bahagian vernacular itu. Dan kita, sebab kita coexistence, dan kita pun perlu hormat bahagian warisan budaya orang bukan asal ini. Tetapi ia tidak boleh sesekali wujud dalam bentuk sekolah itu. Dan sekolah itu begitu besar jumlahnya kan. Sehingga 1/5 daripada jumlah sekolah di Malaysia ini. Dan ia bermasalah semenjak hari pertama sekolah vernacular Cina ini wujud. Jadi kos sosialnya begitu tinggi. Jadi saya kira tak tahulah macam mana lagi kita boleh duduk semeja untuk sama-sama kita fikirlah untuk nasib negara kita ni. Kalau kita terus dengan sekolah berbagai aliran ini, kita dah nak lihat kesannya polarisasi kaum di sekolah yang membawa kepada tidak utuhnya perpaduan kita. Jadi perlu sangat-sangatlah kalau kita terus dengan sekolah berbagai aliran ini, bangsa Malaysia ataupun komuniti nasional itu wujud tetapi dalam bentuk pecah-pecah macam sekarang. Jadi saya kira patut kita fikir baliklah. Kita unite and govern. Maknanya kita unite dan govern dalam bidang pendidikan. Tak boleh sekolah berbagai aliran, sekolah satu aliran. Terima kasih di atas perkongsian yang cukup bermakna pada saya disampaikan oleh bahagian Datuk tadi. Ya. Sidang penonton yang saya hormati, pesanan padu diberikan oleh Prof. Emeritus Datuk Dr. Teo tadi bukan sahaja perlu diamati oleh masyarakat bukan asal ataupun komuniti bukan Melayu, tapi juga harus menjadi iktibar kepada pemimpin Melayu, aktivis Melayu, ahli politik Melayu sendiri. Kerana seperti mana kita tahu, Datuk Teo ialah mewakili golongan yang bukan asal tetapi beliau komited untuk melihat rupa bentuk negara bangsa di negara ini yang berteraskan kepada nilai yang berkembang di alam ini. Dari segi bahasanya, dari segi sosio budayanya, adat resam dan lain-lain nilai murni. Dalam pada itu, kalau kita lihat di negara di mana kita anggap kalau kita tuan rumah, seperti di Thailand, di Indonesia, di India, pemimpin ataupun daulah atau institusi negara ni, dia tidak akan bertolak ansur seperti mana yang dilakukan oleh elit dan sistem yang ada di negara ini. Kalau kita dengar luahan Prof. Teo tadi, kita telah bertolak ansur sehingga pada satu tahap yang menyebabkan kemungkinan bahasa Melayu itu akan selamanya dihina, kecil jadinya. Adakah ini satu sikap yang ada dalam tamadun masyarakat Melayu? Itu yang perlu kita fikirkan. Yang menyebabkan kita bertolak ansur sampai kita beransur-ansur lemah. Adakah itu kita patut menjadi sikap? Ini yang perlu kita fikirkan sebab seperti mana saya kata tadi, wacana tentang nasib watan, nasib pribumi, identiti mereka dan sebagainya menjadi kunci penting kepada usaha negara untuk mana-mana negara pun di dunia ini untuk muncul sebagai satu
player ataupun pemain yang kuat di dalam persekitaran ekonomi global, persekitaran masyarakat global, supaya kita tidak diperkotak-katikkan seperti zaman penjajah yang lalu. Ya. Di mana kalaupun penjajah telah pergi, tetapi amalan ini masih kekal. Ya. Dan amalan itu ialah korupsi. Amalan itu ialah penyalahgunaan kuasa oleh elit yang melihat tiada perpaduan, tiada kesatuan di kalangan warga negaranya, yang bangga tentang identiti mereka, yang bangga bercakap tentang nilai kebersamaan yang mereka ada. Jadi kita hanya dapat mengeluarkan masyarakat kita sebagai salah satu cara, kita kata kill two birds with one stone kalau dalam bahasa Inggeris, iaitu ancaman terhadap kekurangan talent atau kepakaran, kemahiran tadi. Yang kedua, ancaman terhadap kekayaan negara disalahgunakan oleh elit kerana korupsi, hanya dapat dibendung sekiranya kita dapat memperkukuhkan jati diri. Ya. Kita dapat memperkukuhkan perpaduan sama kita. Dan kunci yang kita bincangkan pada hari ini dengan Profesor Datuk Teo terletak pada perkara yang paling asas. Sebab kita telah menyesalkan asas yang utama, iaitu perlembagaan. Kontrak sosial semua itu tidak jadi masalah. Yang menjadi masalahnya adalah tentang komponen negara bangsa itu, iaitu bahasa dan juga pendidikan. Ya. Inilah dua kunci utama yang mampu menarik kita daripada kita kata dasar Ya. hubungan antara kaum di negara kita, sehingga kita selesaikan masalah ini dengan keazaman yang tuntas. Selagi itu kita meletakkan generasi akan datang dalam situasi yang agak berisiko dan tidak bermaruah dan merdeka. Jadi sekadar itu untuk perbincangan kita pada pagi ini. InsyaAllah kita akan teruskan perbincangan seumpama ini di masa-masa yang lain. Dan sekali lagi mengambil peluang untuk mengucap terima kasih banyak di atas perkongsian Prof. Datuk tadi. Ya, Terima kasih. sama-sama. Sama-sama. Okey. Okey, terima kasih. So.